Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang berusaha barisan urus setia, seterusnya yang dikasihi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan dan pertemuan pada hari ini yang saya kira saya agak beruntung, amat beruntung dapat bersama-sama dalam perkongsian sebelum kita menunaikan solat Zuhur sebentar nanti. Apapun, semua orang sudah sinonim dengan istilah puasa. Cuma hari ini saya diminta untuk berkongsi sedikit berkaitan puasa dan apa yang kita boleh dapat daripada faktor kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat Allah Taala, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga kamu beroleh ketakwaan. Kalau diikutkan saban tahun kita didatangi dengan Ramadan, yang mana Ramadan ni kita boleh gelarkan ataupun kita boleh kongsikan dengan pelbagai gelaran, sama ada bulan puasa, bulan kesihatan, bulan pahala dan sebagainya. Namun apa yang menarik untuk saya kongsikan, maklum yang kita tahu bahawa Ramadan ini sebenarnya Allah datangkan kepada kita salah satu daripada 12 bulan yang kita sedia maklum, iaitu tak lain dan tak bukan sebagai, kita panggil dalam bahasa Inggerisnya kita panggil pushing factor, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai bulan penggalak untuk kita menjadi seorang Islam, seorang insan yang baik dan berwibawa. Sebagai contoh, dalam satu tahun kita ada pelbagai perkara yang kita buat, tapi bila sampai bulan Ramadan, benda-benda yang biasa kita lakukan kita akan jadi, kalau orang Kedah panggil kita pedor sikit kan. Kalau contoh macam dulu, kalau kita sembang dengan orang lain, kita sembang main cakap lepas. Tapi bila sampai bulan Ramadan, kalau agak-agak nak cakap terlebih sikit, ada orang kata, ingat kita puasa. Bila ada orang tegur macam tu, terus kita rasa macam betul kita puasa. Jadi bila kita sedang kata kita puasa, kita pun slow down sikit. So dalam mengenal erti pushing factor ataupun penggalak kepada kita ni, sebenarnya Allah nak hadirkan bulan Ramadan ni sebagai salah satu sekolah ataupun madrasah, yang mana kalau konsep sekolah ni, kita ada kelas pembelajaran, kita ada kelas kurikulum dan co-kurikulum, dan akhirnya kita akan diuji dengan peperiksaan. Sama juga dengan Ramadan. So Allah datangkan Ramadan kepada kita untuk melihat bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita menggunakan peluang yang Allah berikan kepada kita ini, yang akhirnya Allah akan uji kita sama ada la'allakum tattaqun, sama ada kita dapat ketakwaan ataupun tidak. Bagaimana nak uji sama ada kita dapat ketakwaan ataupun tidak, iaitu bagaimana kita menjalani kehidupan kita selepas daripada Ramadan. So itulah keberkatan Ramadan yang kita boleh lihat selepas daripada kita menghabisi bulan Ramadan ni. Dan secara umumnya saya nak maklum, sebab hari ini saya akan cakap lebih kuranglah benda yang berkaitan dengan puasa dan apa kaitan dengan kesihatan. Satu peristiwa yang saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu pada tahun sekitar 1994, sekitar hampir 30 tahun dulu,
ada satu persidangan yang dinamakan sebagai persidangan antarabangsa, kongres antarabangsa yang pertama kali diadakan di Morocco. Dan pada ketika itu dikumpulkan sarjana daripada dalam dan luar negeri yang beragama Islam dan bukan beragama Islam, yang akhirnya mereka ini membentangkan sebanyak hampir lebih kurang 50 kertas kerja, yang mana kertas kerja mereka ini merumuskan bahawasanya puasa yang kita buat saban tahun di bulan Ramadan ni sebenarnya tidak memberi sebarang kemudaratan kepada tubuh badan. Yang mana benda tu benda yang sama yang Nabi pernah sebut, walaupun saya baca ada satu riwayat yang mengatakan hadis ni adalah hadis yang dhaif, tapi Nabi kata berpuasalah kamu, nescaya kamu akan mendapat sihat. Jadi sinonim dengan perkara itu, puasa walaupun kita rasa letih, walaupun kita rasa penat, tapi sebenarnya banyak hikmah yang tersingkap di sebalik puasa ni yang mungkin nanti saya akan kongsikanlah. Dan sebab oleh kerana itu juga kita melihat bukan setakat Islam sahaja yang menyarankan mengamalkan puasa, walaupun kita memang ditetapkan untuk puasa pada bulan Ramadan, tapi agama-agama lain pun mereka juga ada puasa. Sebagai contoh, tapi mungkin puasa mereka tak sama dengan kita lah. Puasa mereka mungkin pagi sampai tengah hari, mungkin boleh makan minum tapi kuantiti yang sikit, dan macam-macam lain. Ada seorang doktor yang Dr. McFadden. Doktor ni daripada Amerika Syarikat. Dia pernah sebut bahawasanya puasa adalah seperti tongkat ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit yang membabitkan perut. Maksudnya apa? Adalah dalam satu kajian yang mereka pernah buat, iaitu mereka menggunakan puasa ini sebagai salah satu alternatif tambahan kepada kita punya kaedah rawatan yang biasa kita amalkan dekat dalam bidang perubatan. Sebagai contoh, orang yang datang dengan orang yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi dan sebagainya, mereka mencadangkan untuk diambil kaedah puasa ini dan dilakukan secara kerap. Maksudnya mungkin selang 2-3 hari, macam kita kalau dalam Islam kita disunatkan untuk puasa Isnin dan Khamis, dan mereka juga mengambil konsep yang lebih kurang sama. Dan apa yang kesan faedah yang kita boleh dapat, iaitu selepas mereka ni berpuasa, dalam selang masa yang tertentu, mereka dapat mengurangkan bacaan gula, bacaan kolesterol dan tekanan darah. Sebab itu saya menganjurkan, saya menyarankan kepada kita-kita ni, sama ada yang muda ataupun yang sudah berusia, untuk sama-sama kita ambil manfaat yang Allah telah berikan kepada kita dalam bulan puasa ni. Sebagai contoh, kalau kita ada kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, kita gunakan peluang ni untuk kita perbaiki tahap kesihatan diri kita. Okey. Walaupun dalam yang kita belajar dalam bulan Ramadan ni banyak faedah dan banyak manfaat yang kita boleh ambil, tapi sebenarnya tak semua orang yang, kalau ikut apa yang kami belajar, apa yang saya belajar, tak semua orang yang kita kata layak dan mampu untuk berpuasa. Nanti saya bawa contoh. Okey, apa yang kita boleh dapat dalam kita berpuasa? Yang pertamanya, kita boleh membantu untuk mengawal kita punya nafsu. Saya faham, kalau ikut kebanyakan ataupun sebilangan daripada masyarakat kita hari ini, yang salah satunya terlibat ataupun ada satu tabiat yang suka merokok. Minta maaf saya sebut, walaupun kita faham merokok ni ada banyak benda yang tak baik berbanding dengan benda baik, tapi kita boleh gunakan, kita boleh jadikan bulan puasa ini sebagai salah satu pemangkin untuk kita kurangkan dan akhirnya kita berhenti merokok. Itu salah satu contohlah. Sebab apa yang kita nak dapat daripada puasa ni, dengan kita berhenti merokok, dengan kita tak buat benda-benda yang melalaikan, merugikan. Sebab bila akhirnya, bila kita keluar daripada bulan Ramadan ni, kita nak kita jadi orang yang baru. Sebagai contoh, dalam bulan puasa ataupun dalam kehidupan seharian kita boleh tengok, kalau kita berazam untuk berubah, kita tak akan boleh berubah dalam masa 2-3 hari. Kita perlukan masa yang panjang. Sebagai contoh, sebab itulah yang saya fikirkan, kenapa Allah isyaratkan untuk
dibuat bulan puasa ni sebagai satu bulan, bukannya satu minggu, bukannya 2-3 hari, supaya apa yang kita boleh amalkan dalam bulan Ramadan ni, akhirnya benda tu kita boleh istiqamah sampai selepas daripada bulan Ramadan. So itu benda yang saya rasa benda yang tersirat, yang kita kena faham, yang kita kena ambil cakna. Yang keduanya, dalam kita berpuasa, sebenarnya dalam kita berpuasa ni, benda baiknya ialah kita membantu pencernaan daripada kawanan pemakanan kita. Sebagai contoh, setiap hari kalau kebiasaan ataupun kebanyakan orang, kita akan makan sarapan pagi. Kalau orang yang high class sikit, dia ada minum pagi pula, dia ada makan tengah hari, ada minum petang pula, makan malam. Lepas tu last kali dia ada supper, dia ada minum tengah malam. Jadi 5 atau 6 kali dalam satu hari. Yang mana perut kita sebenarnya dia memerlukan lebih kurang 7 ke 8 jam untuk dia memproses, mencerna sesuatu makanan yang kita telah makan. Cuba bayangkan, kita makan pagi roti canai. Makan roti canai sekeping 2 keping tu, dia nak hadam tu dia ambil masa sampai tengah hari. Tak dan sampai tengah hari, makan pula. Tak dan sampai petang, makan pula. Jadi nak katanya perut kita ni, dia baru gaya-gaya dia nak berehat, tapi nampak duk mai pula makanan, buat pula kerja. Sebab tu kalau kita tengok, bila kita makan terlalu banyak ni, kita akan rasa letih dan kita akan rasa lesu. Bukannya kita makan kita dapat tenaga banyak, tak. Kita makan tapi kita rasa letih dan kita rasa lesu. Sebab bila kita makan tu, perut kita dia memerlukan tenaga dan dia memerlukan aliran darah yang lebih untuk dibantu perut kita supaya kita boleh mencerna makanan tu. Sebab tu kalau kita tengok, bila kita puasa di bulan Ramadan, sampai tengah hari kita akan rasa letih sebab kita tak makan selain daripada kita sahur. Tapi kita tetap masih boleh bertahan. Bahkan kita akan rasa tengah hari kita tu, kalau kita dapat tidur yang kita panggil qailullah tu, kalau kita dapat tidur sekejap dalam 10-15 minit, kita akan rasa segar. Kesegaran tu boleh sampai bertahan sampai kita berbuka puasa, sebab perut kita sudah dapat rehat. Dan bila perut dapat rehat tengah hari tu, bila masuk malam buka puasa, kita bantai makan itu makan ini. Kalau kita istilahkan sebagai contoh, kalau dalam solat kita ada jamak, jadi kita pun ambil konsep yang sama. Kita jamak makan tengah hari sampai makan malam, kita bantai semua buh penuh atas meja. Yang akhirnya perut baru rasa nak lega, terus dia rasa ish, apa benda lah ini buat dengan aku ni, sampai tahap macam tu. Jadi jangan amalkan konsep jamak untuk makan. Sebab bila kita diminta untuk bersahur, sahur itu sebenarnya sudah mencukupi untuk kita dapat tenaga sampailah kita berbuka puasa. Dan sebenarnya puasa ni, macam saya kata tadi, dia dapat mengurangkan kita punya tahap gula dan kolesterol. Sebagai contoh, bila orang yang ada kencing manis yang terkawal, yang tak perlu makan ubat, yang tak perlu cucuk insulin, maka mereka ini dibenarkan untuk berpuasa. Bila dibenarkan untuk berpuasa, dia perlu makan sahur dan dia perlu makan untuk berbuka puasa untuk mendapatkan kawalan gula yang optimum. Kalau saya nak cerita bagaimana kita puasa, bagaimana dia dapat menurunkan gula tu, benda tu satu proses yang panjang lah. Cuma ada satu kajian yang dibuat oleh Badan Kesihatan Amerika Syarikat. Mereka mengatakan bahawasanya bila kita puasa ni, dia dalam kita punya darah kolesterol tu dia ada 4 bahagian. Yang paling biasa kita tengok sama ada kita punya kolesterol baik, yang kita panggil mudahlah kita nak ceritalah, kolesterol baik dan kolesterol jahat. Dan bila kita berpuasa dalam sebulan ni, kajian tu dia buat kajian kepada orang yang ada masalah kolesterol ni, yang akhirnya keputusannya ialah orang yang ada masalah kolesterol ni, dia dapat menurunkan kolesterol yang tak baik, kolesterol jahat tu sebanyak hampir lebih kurang 14%. Dan dia dapat meningkatkan kolesterol baik yang diperlukan oleh badan sebanyak hampir 11%. Jadi nak katanya, bila dengan kita berpuasa, tapi berpuasa kita ni kena faham berpuasa dalam istilah yang puasa yang betul lah. Kalau puasa tengah hari, buka puasa, bantai ayam golek, bantai kambing golek, semua bagai tu, bukan takat kolesterol turun. Bukan nak kata kolesterol turun, hak benda nak turun pun tak jadi turun. Hak makin duk ada tu pun makin duk naik lagi ada. Kita kena faham benda tu lah. Dan benda yang antara benda lain yang kita boleh dapat setelah mana kita berpuasa, iaitu kita dapat menurunkan berat badan. So macam mana kita nak dapat menurunkan berat badan ni? Kalau kita perasan, kalau orang yang sahur dalam keadaan yang sekadarnya,
dan buka puasa dalam keadaan makan yang sekadar. So dia akan dapat rasa badan dia akan jadi semakin ringan. Sebagai contoh, kalau ikutnya dalam proses bila kita berpuasa ni, sebenarnya badan kita memerlukan gula untuk memberi tenaga. Dan gula ni diproses daripada benda yang kita makan seharian lah, karbohidrat. Karbohidrat ni nasi, mi, kotiau dan sebagainya. Dia dicerna daripada protein, ayam, daging, ikan dan sebagainya, dan benda-benda yang berkaitan dengan serat, fiber, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi bila mana kita tak makan tengah hari, kita makan sahur, gula yang kita makan masa sahur tu, dia akan proses sampailah gula tu habis. Katalah sampai pukul 1, pukul 2 tu, gula yang kita makan masa sahur tu dah habis. Jadi apa badan dia akan buat? Apa tindak balas fisiologik? Maksud apa tindak balas respon yang Allah ciptakan kepada manusia ni? Iaitu satunya, bila terjadi keadaan yang macam tu, sebenarnya badan kita dia mencerna, ataupun kita panggil proses ketosis. Dia memecahkan lemak-lemak yang ada di tubuh kita daripada organ dan otak-otak kita ni. Daripada lemak inilah yang dia tukarkan menjadi dalam bentuk tenaga. So sebab tu kalau kita perasan, walaupun sampai tengah hari tu kita tak larat dah, tapi kita masih tetap boleh bertahan sampai buka puasa. Sebabnya ialah badan kita mencerna, merembeskan benda-benda yang ada dalam badan kita ni untuk memberikan tenaga lebihan. Sebab tu kalau contoh, dia ada satu konsep intermittent fasting. Maksudnya dia berpuasa, ni bukan puasa yang puasa bulan Ramadan lah. Dia ada satu konsep intermittent fasting ni, iaitu dia berpuasa dalam kadar tertentu. Sebagai contoh, dia buat untuk diri dia sendirilah, untuk kuruskan badan. Ni tips untuk kuruskan badan. So intermittent fasting ni, apa yang dia buat ialah dia puasa daripada pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Ataupun dia makan daripada pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Selepas pada pukul 8 malam tu, dia tak boleh makan dah. Kalau nak minum pun minum air kosong je, air masak je. So dia buat benda ni, lama-lama dia akan kurangkan masa makan tu. Sebagai contoh, mula-mula start dengan 12 jam, tapi lepas sebulan dia kurangkan jadi 8 jam. Lepas 2 bulan dia kurangkan lagi jadi 6 jam. So bila semakin pendek tempoh untuk dia makan tu, semakin panjang tempoh untuk perut dia kosong. Bila perut kosong, dia akan kembali kepada proses tadilah. Proses tu dia akan bakar lemak-lemak dia untuk jadikan sebagai tenaga. So ada dalam satu fatwa yang pernah dinukilkan ni, yang ni saya ambil daripada website mantan mufti wilayah lah, Fatwa Al-Irsyad. Dia kata sah puasa jika seseorang itu berniat ikhlas untuk berpuasa, pada masa yang sama turut berhajat kepada memperoleh kesihatan tubuh badan daripada amalan puasa. Jadi nak katanya, dengan kita berpuasa ni, kita nak dapat sihat, benda tu tak salah. Tak kira orang kata kita puasa ni sebab nak dapat redha Allah Ta'ala, nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita berniat untuk dapatkan kurus badan dan sebagainya, puasa kita tak sah. Benda tu telah diterangkan panjang lebar lah oleh Al-Fadhil Dr. Zulkifli dalam website beliau. Jadi boleh baca kat situlah. Dan benda lain yang kita boleh dapat daripada puasa ini, iaitu kita dapat reset balik, kita dapat membentuk balik kita punya sistem kehidupan. Sebagai contoh, kalau dalam bulan puasa, pernah tak kita terfikir, dalam bulan puasa kita boleh hidup dengan kita sahur dan kita makan malam. Tu termasuk murah lah, termasuk murah. Tapi kenapa di luar bulan puasa kita perlu makan sampai 5 hingga 6 kali dalam satu hari? Sebenarnya boleh tak kita amalkan benda yang sama walaupun benda tu sesudah daripada bulan Ramadan? Sebenarnya boleh. Sebagai contoh, dalam bulan Ramadan kita bangun pukul 4, pukul 5 pagi untuk bersahur. Tapi kenapa selepas habisnya bulan Ramadan kita tak ada kebolehan ataupun keyakinan untuk kita bangun seawal pagi tersebut? Sebab kita tak rasa latihan yang Allah telah berikan kepada kita dalam sebulan ni, benda tu kita tak rasa benda tu kita boleh bawa sampai bulan-bulan yang seterusnya, sampai kita jumpa Ramadan yang akan datang. Sebab tu saya kata tadi, dalam tempoh sebulan ni, kalau orang betul-betul nak berubah, dia akan nampak perubahan tu. Tapi kalau orang yang puasa hanya sekadar puasa hanya sekadar tak makan, tak minum, so dia akan dapat ju' wal atash. Dia akan dapat lapar dan dahaga, tapi dia tak akan dapat fadilat-fadilat yang lain. So sebab tu kita kena faham, bila kita puasa dalam sebulan ni, kita mengharapkan dengan keberkatan puasa ni kita dapat mempraktiskan perkara tersebut selepas daripada bulan Ramadan ni. Jadi
ada satu kajian yang dibuat oleh badan bahagian psikiatri, bahagian psikologi yang berkaitan dengan otak ni, berkaitan dengan minda mental. So dia kata dengan kita berpuasa sebenarnya kita dapat mengurangkan kita punya tekanan stres yang ada dalam kehidupan seharian. Macam mana kita nak dapat benda tu? Sebab bila kita bangun pagi, kita solat subuh di awal waktu, kemudian selepas subuh kalau ada kesempatan kita baca Quran, kemudian kita pergi kerja pun kita tak cakap macam-macam, kita tak mengumpat orang tu, tak sembang, tak membawang dan sebagainya. Jadi kehidupan dia panggil vibe positif punya aura yang ada di sekeliling kita tu, sebenarnya dia membuatkan kita menjadi seorang yang berpositif, orang yang lebih positif untuk mengharungi kehidupan sehari-harian. So dalam nak sebut tentang puasa ni juga, saya ada bawakan beberapa contoh benda yang berkaitan dengan kesihatan, iaitu antaranya benda yang paling common lah, benda yang biasa berlaku. Satunya, orang akan bangkitkan, saya ada gastrik, saya selalu ada gastrik, tapi bila saya ada gastrik ni, boleh tak untuk saya berpuasa? Sebenarnya orang yang ada gastrik boleh berpuasa. Sebab kalau sekarang ni saya dekat Hospital Kuala Nerang tu, saya duduk di bahagian kecemasan. Dalam pukul 9-10 pagi tu dah pakat mai berduyun dah. Kata doktor, saya tak boleh puasa hari ni, sakit perut. Saya tak boleh puasa hari ni, saya memang ada gastrik. Kalau nak dibayangkan, memang dalam Islam kita memfaham bahawasanya faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, bahwasanya orang yang mempunyai sakit, orang yang ada kesakitan, dibenarkan untuk berbuka puasa dan digantikan pada hari yang lain. Tapi kalau kita menggunakan alasan gastrik semata-mata, sebenarnya benda tu kita kena tengok balik. Sebab benda yang saya baca yang diterangkan oleh pakar bedah dekat satu hospital swasta, diterangkan bahawasanya sebenarnya gastrik ni dia berpunca daripada satu kuman yang bernama Helicobacter pylori, ataupun dia bukan helikopter ataupun kita panggil kuman ni H pylori, ataupun dia boleh disebabkan oleh ubat-ubatan. Sebagai contoh, orang yang ada stroke ni dia makan ubat cair darah aspirin. So ubat cair darah aspirin ni dia boleh menyebabkan radang dekat kita punya perut, yang akhirnya dia rasa macam gastrik. Ataupun dia makan ubat tahan sakit lutut, makan ubat tahan sakit boleh menyebabkan radang. So radang ni dia menyebabkan kita rasa pedih-pedih perut. Ataupun dia ada penyakit-penyakit lain yang dia makan ubat, yang ubat tu memberi kesan sampingan kepada perut lah. Jadi bagaimana caranya ialah dia kena makan ubat. Bila dia tahu dia ada gastrik, masa sahur, masa buka puasa kena makan ubat. Jadi dengan dia makan ubat tu, benda tu diharapkan dapat membantu dia untuk menjalani puasa. Yang kedua, saya nak sebutkan contoh sebagai, kita panggil bahasa mudahnya kita panggil GERD lah, tapi kalau bahasa Melayu kita panggil apa? Dia sebenarnya dia satu sindrom. Kalau tengok pada gambar rajah ni, dekat sini kita ada, dekat atas ni kalau nampaklah kita ada salur pemakanan. Dekat salur pemakanan ni dia bersambung dengan kita punya perut. Hak bawah tu ada ayak tu, itu kita punya perut. Jadi antara kita punya salur pemakanan tu dengan kita punya perut, dia ada satu injap. Yang mana injap ni dia berfungsi untuk menghalang apa yang terkandung dalam kita punya perut untuk naik balik ke atas. Bila kita makan, benda tu turun, kita tak mau dia naik balik dah. Sebab bila dia naik balik, sebab itulah orang tu dia ada masalah. Sebagai contoh, dia akan datang, doktor saya sakit perut, pedih dekat ulu hati. Dekat bawah ni pedih ulu hati. Ataupun dia kata sakit dada, rasa pedih dada ni. Rasa pedih dada, dia rasa macam loya, macam nak muntah, ada rasa macam masam-masam kat dalam mulut. So simptom-simptom ini sebenarnya adalah simptom-simptom yang kita panggil penyakit yang berkaitan dengan gastroesophageal reflux disease, ataupun bahasa Melayu dia iaitu dia ada aliran semula kepada salur pemakanan. So bila mana kita ada penyakit ni, kita rasa lepas contoh macam pukul 10 pagi, 11 pagi, kita rasa macam masam-masam lah, rasa macam loya, nak muntah lah. Rasa sebab apa? Ada kemungkinan benda tu adalah benda ini. Jadi bagaimana kita nak elakkan benda ni? Satunya, selepas sahur sebolehnya jangan terus tidur. Biasa kita buat kan, lepas sok ni kita bangun sok makan ni, mata tutup makan.
Gagau, main gagau je. Oh ni ayam. Ni cicah dengan sambai ke apa benda ke. Mata tutup sambil mulut duk suap. Tapi lepas habis makan sok tu, terus kita pergi sambung tidur. Kadang-kadang sampai subuh pun jadi gajah. Jadi apa yang benda yang kita boleh buat, salah satunya selepas sahur. Kalau contoh macam selepas sahur tu kita biasa bangun sahur pukul 1-2 pagi. Ada lebih kurang 2-3 jam sebelum masuk subuh. Kalau nak tidur selepas pada tu, saya cadangkan untuk tidur dalam keadaan duduk. Kalau contoh kalau ada kursi kat rumah, sandak kat kursi. Dalam setengah jam sejam pertama tu tidur sambil duduk dulu. Kalau contoh nak tidur baring dekat katil, tinggikan bahagian atas daripada perut ni. Bagi kita duduk dalam keadaan macam tu. Kepala ni bahagian dada, perut kita kat sini. Barulah benda ni dia tak boleh naik balik ke atas lah. Dia elakkan benda ni naik balik ke atas. Yang keduanya, masa sahur pagi tu jangan makan benda yang kafein, benda yang teh, kopi, benda yang coklat. Benda-benda ni dia boleh merangsang. Sebab kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab dalam perut kita ni dia ada asid. Dan asid ni lah yang memedihkan, yang memberikan rasa masam dekat mulut kita tu. Bila asid tu naik balik ke atas, macam kita lah, kalau kena asid tu kita rasa pedih tak? Kalau kena kat kulit pun kita rasa pedih. Bila benda tu naik ke atas, kita akan rasa sakit. So sebab tu kalau boleh, satunya jaga kita punya struktur badan tu. Selepas makan jangan terus baring. Ni kalau sama ada kita bersahur ataupun lepas kita buka puasa, jangan terus baring. Yang keduanya, kita makan dalam kuantiti yang sikit, makan pelan-pelan, kunyah pelan-pelan. Jangan duk kalut makan macam orang luar ni kan. Makanan penuh satu meja ni dia nak habiskan dalam masa 10 minit. Jangan buat perangai macam tu. Kita sok elok-elok. Kita makan untuk dapatkan kekuatan tu. Jadi kena sok elok-elok lah. Yang seterusnya, kalau rasa contoh pakai tali pinggang, kalau orang lelaki lah, pakai tali pinggang ketat sangat lepas makan, lepas sama ada sahur ataupun biasanya lepas kita buka puasa lah, makan sampai sengkok perut ni, sampai kalau kita tekan perut tak masuk dah kan, tekan perut tak masuk dah sebab makan banyak. Nak kata kalau letak ayam cekok pun ayam penuh dalam perut tu. Nak kata sampai tahap macam tu lah. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita longgarkan kita punya seluar. Kalau pakai baju ketat, pakai baju yang longgar. Jadi benda-benda ni dia boleh mengurangkan kita punya tekanan kepada perut. Yang seterusnya saya nak sebut sikit tentang orang yang ada kencing manis. Kalau orang yang berusia yang ada kencing manis, sebenarnya dulu masa saya sekitar 2-3 tahun lepas, masa saya buat rawatan dekat dalam kita punya ward tu, ada beberapa orang pesakit kencing manis yang mana kita nasihatkan untuk dia tak berpuasa. Dari faktor kesihatan, kita nasihatkan untuk dia tak berpuasa. Sebab apa? Sebab dia punya kawalan gula tu, kita nampak dia punya trend kawalan gula tu nampak tak baik. Sebagai contoh macam semalam masa saya kerja dekat kecemasan, saya dapat seorang pesakit perempuan umur 71 tahun. Dia memang ada sejarah, ada penyakit kronik lah, memang ada kencing manis darah tinggi. Apa yang berlaku ialah makcik ni umur 71, dia cuba berpuasa daripada hari pertama puasa. So bila hari pertama sampai semalam hari yang ke-7, dia puasa tak berhenti. Tapi dia makan sikit-sikit macam tu je. Dia kata gula kat rumah dia cucuk macam biasa. Lepas sok dia cucuk, lepas buka puasa dia cucuk. So apa yang jadi kat makcik ni, bila dia main bila kat rumah tu, anak dia balik tengok pasal apa makcik tak larat pasal apa mak dia tak larat. Jadi bila dia cek gula hanya tinggal 1. Bacaan normal gula ni dia 4 sampai 7 ataupun 8. Bacaan normal. Tapi kalau sampai bawah pada 4 tu kita panggil nama dia hypo. Hypo ni iaitu kadar kandungan gula kat dalam badan tu kurang daripada 4. So bila dalam keadaan hypo ni, makcik ni kita panggil tak menyut dah. Kita dia ingat kata ni dah sampai ujung nyawa ke apa. Kalau orang tak tahulah, kalau orang tak tahu dia kata ni sampai ujung nyawa dah apa. Umur 70 dah. Tapi kalau cek gula, masa tu anak dia cek gula tinggal 1. So apa anak dia buat? Bila gula tinggal 1, anak dia kebetulan anak dia misi, so dia tahulah nak buat benda apa. So bila gula tinggal 1, anak dia bancuh banyak gula. Bila bancuh banyak gula, bagi makcik minum. Lepas makcik minum tu memang segar lah. Daripada tak bercakap, panggil tak menyut apa semua, terus boleh bercakap, boleh bersemang elok. Tapi bila cek balik gula jadi
bacaan dekat mesin yang kita duk cek gula tu sampai tak boleh baca. Dia tulis HI. Tinggi sangat sampai tak boleh baca. Biasanya kalau bacaan dekat meter tu tak boleh baca, gula tu biasanya dia lepas ataupun dia melebihi kadar 30. Kalau 30 ni tinggi lah. Biasanya saya sebut ni 4 sampai 8 tu normal. Lepas pada tu tinggi lah. Kalau 30 tu bukan setakat bumbung ni, nak sampai ke langit dah. Jadi apa yang berlaku dekat makcik ni, memang kita cadangkan untuk dalam 2-3 hari ni kita tak bagi dia puasa dulu, supaya kita dapat kawal kadar gula dia. Dan benda yang sama juga yang nanti saya terang sikit tentang orang yang ada kencing manis tapi melibatkan orang-orang yang mengandung. Nanti saya cerita sikit lah. So apa yang kita nak elakkan bila orang yang ada kencing manis ni, dia ada ubat makan, dan dia ada ubat insulin, ubat cucuk. Jadi sebenarnya setiap orang tu dia ada, kita boleh adjust dia punya ubat dia. Sebagai contoh, pakcik sebagai contohlah, pakcik yang umur 60 tahun ada kencing manis, dia ada ubat cucuk. Ubat cucuk dia 4 kali satu hari 4 kali dia kena cucuk. Pagi, tengah hari, petang dan sebelum tidur. Jadi bila puasa ni, adakah dia kena cucuk 4 kali ni? Jawapan dia tak payah. Bukan tak payah cucuk langsung. Sehari pakcik kata, dok faham kata doktor kata tak payah cucuk. Tak, bukan tak payah cucuk. Dia kena cucuk, tapi dia kena tinggalkan dos yang tengah hari. Lepas sok dia cucuk. Contoh kata pagi biasa dia cucuk 10. Lepas sok cucuk 10. Okey, tengah hari tak payah cucuk. Sebab kaedah dia, bila dia cucuk insulin, dia kena makan. Tapi bila kita dalam keadaan puasa, kita tak cucuk insulin sebab kita tak boleh makan. Jadi bila gula terlalu tinggi, kita nak cucuk insulin, kita tak boleh makan, dia akan jadi kesan kepada badan kita. So sebab tu kita cadangkan ataupun kita nasihatkan untuk orang yang ada kencing manis ni, cucuk masa sahur satu, yang kedua hak tengah hari tak payah, lepas buka puasa satu, dan sebelum tidur satu. No, daripada 4 jadi 3. Hak 2 cucuk masa sok, cucuk selepas buka puasa. Hak 2. Kalau ubat makan macam mana? Ubat makan pun sama juga. Ubat makan, hak makan pagi dengan makan petang tu, dia kena makan masa sok tu kena makan, masa lepas buka puasa dia kena makan. Barulah walaupun dia puasa, keadaan gula tu dalam keadaan yang terkawal. Tapi benda ni dia bukannya satu konsep yang sama untuk semua, tak. Setiap orang dia berbeza-beza. Dia kena tengok kadar gula tu dulu. Sebagai contoh, masa hari pertama sampai hari ketiga puasa, gula dia memang 15, 16 walaupun duk cucuk. Tu tara puasa. Puasa tak makan, lepas tu cucuk, tapi gula duk belah-belah. Kalau orang yang macam ni, kita di peringkat kesihatan kita cadangkan untuk tak puasa dulu. Sebab kesan sampingan bila dia jadi dalam keadaan hypo, gula terlalu rendah ataupun gula terlalu tinggi, keadaan tu menyebabkan tubuh badan dia tu lagi tak elok, lagi teruk. Dan kalau gula terlalu tinggi ni, dia boleh sampai kehilangan air dekat dalam badan ni sebanyak 5 ke 6 liter. Sebab tu kalau orang yang main gula yang mesin tak boleh baca ni, kita tengok keadaan dia memang terheleh macam tu lah. Memang terheleh. Cara rawatan dia, kita kena bagi air banyak-banyak. Bagi air, kita kena pantau air kencing dia, kita kena bagi insulin banyak-banyak, barulah kita boleh pantau keadaan dia. So sebab tu orang yang ada kadar gula yang tak terkawal ni kena dapatkan nasihat doktor lah, sama ada dia boleh berpuasa ataupun tak. Kemudian yang seterusnya, orang yang ada penyakit penat. Kalau orang Kedah kita panggil penyakit penat lah, no. Sebab ada seorang pakcik tu saya pernah tanya, Pakcik main pasal apa ni? Ada penat ke? Pakcik penat lama dah, 30 tahun dulu penat dah. Yang kita dah faham dia main huak-huak tu. Hak kita faham lah penat tu. Pakcik punya faham penat tu masalah asma. Masalah asma dia tu dia faham penat. So bahasa kita tak sama. Tapi orang yang ada penat ni, ini sebagai contoh saya nak tunjuk gambar lah. Siapa yang pernah pakai, kita panggil, kalau orang Kedah kita panggil pam lah. Kita panggil pam. Kalau orang asma ni dia ada pam. Sama ada pam tu kalau biru, pam tu kalau coklat, pam tu kalau putih, pam tu kalau ni, kalau purple, merah dan sebagainya. Jadi orang-orang yang pakai pam ni biasanya orang yang ada masalah paru-paru. So nama dia ni orang yang ada masalah paru-paru lah. Orang yang ada masalah kronik paru-paru. Dia itu bila dia penat,
dia dalam keadaan yang selalu pernafasan dia tersumbat, bukan tersumbat habis, dia sempit daripada rongga pernafasan yang besar tu dia jadi kecil macam tu. Disebabkan beberapa faktor lah, sama ada disebabkan oleh jangkitan kuman ataupun masalah dia punya penat tu sendiri, ataupun kadang-kadang orang tu dia tak boleh kena habuk, dia tak boleh kena sejuk-sejuk pun dia tak boleh, jadi selalu pernafasan jadi sempit. Jadi bila demai tu dalam keadaan yang bernafas tercungak-cungak, kadang-kadang ada setengah dalam keadaan yang lagi teruk tu dia mai bunyi macam tu. Jadi orang-orang yang macam ni kita nasihatkan untuk dia pakai pam ni macam biasa. So kalau sebagai contoh, sebab ada pertikaian, bukan pertikaian lah, ada dua hukum yang telah digariskan oleh ulama-ulama lah, yang ni yang saya bawakan, iaitu yang pertamanya, ada sebahagian ulama yang kata tak boleh pakai pam masa bulan puasa, masa tengah puasa tak boleh pakai pam, sebab dia masuk ke dalam rongga dan dia membatalkan puasa. Salah satu ulama yang famous yang kita kenal iaitu Dr. Ali Jumaah, dan ada beberapa lagi ulama-ulama yang mengharamkan penggunaan ni sebab dia membatalkan puasa. Tapi ada sebilangan ataupun ada pendapat yang kedua yang mengatakan kalau kita penat kita pakai pam masa bulan puasa, masa tengah puasa tak membatalkan puasa. Dan saya sendiri pun saya cenderung kepada pendapat yang kedua, dan benda yang sama juga ditekankan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Maksud kata dalam keadaan kita berpuasa kita masih lagi boleh pakai pam tu kalau kita penat. Sebab sebagai contoh ada dua jenis. Kalau hak biru ni dia ada pam biru. Okey, pam biru ni hak tepi sekali atas tu, pam biru ni dia pakai bila perlu. Sebagai contoh, dia tengah duduk elok tengok TV, tiba-tiba mai penat, dia ambil pam tu 2 kali, lega. So dalam keadaan ni, dalam keadaan yang memudaratkan kesihatan, tindakan dia untuk ambil pam tu satu benda yang tak membatalkan puasa. Itu satu. Yang keduanya, yang color coklat, yang color coklat ni ataupun yang color putih ni, yang ni kita kena pakai setiap hari 2 kali. Kalau contoh, kalau nak elakkan perdebatan tadi tu, dia boleh pakai masa sok pakai 2 kali, masa lepas buka puasa pakai 2 kali. Tak ada fikirlah pasal batal puasa ke tak batal puasa. Hak 2 kali ni lah. Kalau tak nak pakai masa biasa pun tak apa, pukul 8-9 pagi tu pakai 2 kali, pukul 8-9 malam pakai pula 2 kali. So ini pun tak membatalkan puasa. Sebab bukan apa, ada setengah orang kata bila pakai tu takut batal puasa, jadi tak pakai. Bila mai ke hospital tu, dia bukan boleh pakai tu dah, dia kena pakai gas hak topeng tu. Bila pakai gas hak topeng tu, maksud kata dia mai dalam keadaan yang teruk, yang kritikal. Takut bila keadaan dia berterusan tak sampai, tak cukup oksigen ke dalam badan, dia menyebabkan dia punya otak tak dapat oksigen. Bila otak tak dapat oksigen, dia akan jadi penat dan dia boleh dapat penyakit stroke lah. Ada sel-sel kat dalam otak yang mati disebabkan tak sampai oksigen. Yang seterusnya saya nak kongsi sikit tentang osteoartritis ataupun masalah radang sendi. Masalah radang sendi ni kebiasaannya kita nampak dekat orang-orang yang berumur ataupun orang yang pernah ada kecederaan dekat kawasan-kawasan sendi lah, tetapi terutamanya kawasan lutut. Kalau kat gambar yang paling ujung sekali tu, ini adalah kita punya sendi lah. Yang atas tu tulang paha, yang bawah tu tulang betis. Tulang betis dia ada 2 tulang. Kalau putih sikit tu kita panggil dia sebagai tulang rawan. Tulang rawan ni kalau contoh macam kita makan ayam kan, bahagian dada kan ada tulang putih yang kita makan kurang-kurang tu. So tulang rawan benda yang sama. So apa yang berlaku dalam radang sendi ni, yang kita duk rasa sakit lutut, kalau orang tua-tua kan, orang tua-tua main duk sakit lutut, tak boleh nak semayang macam biasa, tak boleh nak rukuk sujud macam biasa, kena semayang atas kursi tu sebabkan masalah penyakit ni. Kalau kita buat x-ray dia, kita tengok yang macam ni. Yang hak belah sana tu hak normal lah. Yang hak belah sana hak normal, hak belah sini hak tak normal. Kalau kita tengok ni, tulang daripada duduk macam tu, dia terus jadi rapat macam ni. Apa maksudnya? Maksud kata dia punya tulang rawan tu dia dah haus. Maksud dia dah haus. Kalau biasa saya tengok pesakit saya tu, kita nak bagi dia mudah faham, dia punya minyak pelincir tu dah habis kan. Minyak pelincir dia tu dah makin kering. Jadi bila benda tu ada, bila penyakit tu ada, kita akan dapat rasa kesan dia. Sebagai contoh, kalau pakcik-pakcik duk tekan ni, pegang lutut ni, cuba bengkok bagi lurus. Ada rasa ketak-ketak tak? Rasa macam bunyi kruk-kruk-kruk. Kalau ada bunyi tu, macam kita hak muda-muda pun kalau kita cek, kadang-kadang ada juga. Kalau kita cek ada bunyi kruk-kruk tu, maksud kita memang ada radang sendi.
Cara dia macam mana? Kalau radang sendi ni, satu, bila orang kata sakit nak berjalan tak boleh, sakit memang sakit, saya faham, saya pun pernah kena juga. Bila sakit ni, nak jalan memang akan rasa sakit, tambah-tambah kalau kita nak sujud, nak turun, nak bangkit pada sujud tu memang sangat sakit. No? So apa yang kita boleh buat? Sebenarnya yang pertamanya kita boleh banyakkan exercise. Antara benda kita boleh buat ialah kita banyakkan exercise. Sebenarnya pergerakan sendi ni dia merangsang untuk dia dapatkan banyak lagi nutrien ataupun banyak lagi makanan yang sendi kita perlukan. So bila dia banyak bergerak, banyak pergerakan yang berlaku dekat sendi tu, dia lagi banyak nutrien yang dia dapat. So benda tu sebenarnya lagi baik untuk dia punya sendi. Yang keduanya, sebelum kita start tarawih sebagai contoh, sebelum start tarawih pun kita kena exercise. Kita panggil warm up dululah. Lutut kita ni kita bengkok lurus, bagi dia biasa dulu. Kadang-kadang sebabkan bila lama kita tak bergerak, kadang-kadang pakcik-pakcik yang main kat klinik yang kita jumpa, pasal apa pakcik? Pakcik sakit lutut, nak sembahyang tak boleh, nak sujud pun tak boleh sebab sakit lutut. Jadi bila dia rasa sakit tu menyebabkan dia tak bergerak. Bila lutut dia tak bergerak, sendi dia tak bergerak, sekali dia nak bergerak pula jadi susah. Macam benda yang lama kita tinggal kan, benda contoh macam mi hak lembek tu, kita tinggal lama-lama terbiar dekat atas udara tu, lama-lama dia jadi keras, dia jadi spaghetti, dia tak jadi mi dah, no? So benda yang sama juga yang jadi. Sebab tu kalau boleh kita kena exercise lah, tambah orang yang muda-muda ni kena exercise supaya otot kita tu, sebenarnya otot tu yang membantu kita punya sendi. Besar dia punya otot dia lagi besar ataupun lagi kuat dia kawal dia punya sendi. Kalau nak ni, ini saranan daripada saya punya doktor pakar bahagian tulang lah. Dia kata kalau nak pakcik-pakcik kalau nak sembahyang duduk atas kursi, kalau boleh cari kursi yang tinggi sikit. Jangan kursi yang parah-parah lutut tu. Bagi kursi yang tinggi sikit. Sebab kalau kursi tu rendah, masa kita orang sujud kita pun duduk, kita nak bangkit balik tu sakit. Betul tak? Kalau siapa pernah rasa lah. Kalau kita duduk, nak bangkit daripada duduk tu sakit sebenarnya. Kalau kursi tu rendah, lagi perlukan tenaga yang lebih. Jadi pakai kursi yang tinggi, no? Dan sikit lagi saya nak sentuh tentang mengandung. Untuk orang yang mengandung dalam bulan puasa, sebenarnya orang yang mengandung yang tak ada masalah kesihatan, no, puan-puan, no? Kalau orang mengandung yang tak ada masalah kesihatan, kita benarkan dia puasa, tak ada masalah. Selagi mana benda tu tak memudaratkan dia dan baby yang dikandung. Tapi kalau orang yang ada masalah kesihatan, kita tak galakkan dia untuk berpuasa. Sebagai contoh, wanita yang mengandung yang ada masalah kencing manis. Sebab ada setengah kalau wanita yang mengandung ni, depa tak ada pun kencing manis, tapi bila mai mengandung, depa boleh ada kencing manis. Yang mana kita panggil kencing manis yang ada disebabkan dia mengandung, no? So kalau orang yang mengandung ada kencing manis masa mengandung, dia kena dapatkan tahap gula 6.7 paling maksimum lah. Selepas 2 jam dia makan sahur ataupun 2 jam selepas dia buka puasa. Ataupun kalau selepas sejam dia cek gula tu 7.8. Lebih kurang dalam lingkungan yang macam ni. Kalau lebih, apa maksud dia? Kalau lebih, kesan risiko tu satunya untuk dia dan yang keduanya untuk baby. Benda yang paling teruk sekali yang boleh berlaku, komplikasi yang paling teruk yang boleh berlaku kalau gula tak terkawal dalam orang yang mengandung ni, iaitu yang pertamanya dia boleh menyebabkan keguguran ataupun baby yang dikandung tu boleh meninggal kat dalam perut dia. So benda ni yang paling kita nak elakkan sekali. Dan yang keduanya, kalau orang yang mengandung dalam keadaan gula yang tak terkawal, kita nak kena start insulin macam orang biasa. Bila start insulin ni lagi renyah lah. Orang yang biasa dia boleh duduk elok, tiba-tiba dia kena cucuk. Nak kena pantau gula. Satgi kalau terlebih sikit dia akan bagi komplikasi kat baby. So benda ni nak kena jagalah. Dan ada satu cerita yang dikongsikan oleh saya punya doktor pakar lah. Ada satu wanita mengandung yang mai pada usia kandungan 38 minggu. 38 minggu ni dah selamat untuk lahirkan baby. So bila dia mai usia kandungan dah 38 minggu, dia mai dalam keadaan yang dah pecah air ketuban. Tapi bila kita sambut kelahiran tu,
baby yang keluar tu dah meninggal sebelum tu lagi. Sebelum dia pecah air ketuban tu, baby tu dah mati dah dekat dalam perut dia. Apa yang berlaku bila tanya balik, dia kata sejak dia start puasa tu, dia rasa macam perut dia, biasanya kan kalau orang mengandung kan, kita boleh nampak baby duk tendang-tendang. Kalau orang yang mengandung sendiri, dia boleh rasa baby duk gerak-gerak kat dalam perut. Tapi dia kata bila dia start puasa ni, baby tu dah kurang gerak. Bila baby tu kurang gerak, dia ingatkan biasa, sebab dia tanya orang lain kata biasalah puasa. Bila kita puasa, kita tak makan, baby pun tak dapat lah makanan. So bila tak dapat makanan, dia pun tak bergerak lah. Jadi dia ingat benda tu biasa. Bila mai dah pecah air ketuban tu, baby keluar tu dah meninggal. Jadi bila kita cek balik, sebenarnya benda ni berpunca daripada situ. So sebab tu nak katanya, dia bukannya puasa tu menyebabkan baby tak dapat nutrien dah. Nutrien tu dia akan dapat, tapi dia akan kurang. Contoh macam biasa kita, bila mak makan, anak pun dapat benda yang lebih kurang sama. Tapi bila mak tak makan tengah hari, anak pun dia dapat kurang lah daripada makanan sepatutnya tu. Jadi apa yang berlaku ialah, kalau sebagai contoh, ini untuk ibu-ibu yang mengandung lah. Kalau nak puasa tak ada masalah sebenarnya. Kalau tak ada masalah kesihatan yang lain, nak puasa dibenarkan. Tapi bila ada simptom-simptom yang tertentu, sebagai contoh, bila rasa baby kurang bergerak, kena pergi dapat rawatan. Pergi dekat klinik atau pergi dekat hospital, pergi dapatkan rawatan. Kita boleh scan, kita tengok baby tu bergerak okey ke tak. Kita boleh cek jantung baby. Sebab tu untuk orang yang mengandung ni, lebih daripada 28 minggu, kita ada dekat buku catatan tu, kita ada 10 kali tendang. Cukup tak dalam satu hari tu 10 kali tendang, cukup tak? So dia kena tanda-tanda benda tu. So benda ni ibu-ibu kena take note lah. Yang keduanya, untuk orang yang menyusu, sebenarnya orang yang menyusu ni dia memerlukan kalori yang lebih berbandingan orang biasa. Sebagai contoh, ibu-ibu yang menyusu, kalau biasa kita perlukan 500 kalori satu hari, dia memerlukan lebih 300 ataupun 500 berbandingan tahap kebiasaan untuk dapatkan dia punya tenaga yang diperlukan oleh ibu tersebut. So ini saya ada kongsi sikitlah tentang apa yang baik untuk ibu-ibu yang mengandung. Tapi saya rasa nanti boleh tengoklah yang ni. Dan yang penting, antara benda yang penting untuk ibu mengandung ataupun ibu yang menyusu, ialah dia kena pastikan dia dapat air yang mencukupi. Air yang mencukupi ni sekurang-kurangnya dia kena minum 1 gelas, bukan 1 gelas, 8 gelas dalam satu hari. Daripada dia buka puasa sampai ke nak puasa esok pagi tu, dia kena cukup 8 gelas. Kalau tak, dia bukan setakat dia kering, dia sendiri pun dia akan tak larat sampai tahap dia boleh buka puasa. Dalam ni ada, saya sertakan sekali lah fatwa yang dibuat berkaitan dengan perkara ni lah. Ibu yang menyusu ataupun yang mengandung, yang bimbang, yang pertama fatwa dia kata bimbang keadaan diri sendiri, maka orang ni sebagai contoh, bila dia puasa dia risau, takut dia tak larat, takut nanti dia memberi kesan dekat baby, jadi dia boleh berbuka puasa dan qada. Ataupun ada yang keduanya, dia kata kalau dia rasa kasihankan kepada janin dan juga anak yang disusukan, maka dia dibolehkan untuk berbuka dan bayar fidyah. Itu ikut sesetengah pendapat ulama lah. Tapi ada mazhab Syafi'i, dia kata harus berbuka tapi wajib qada dan bayar fidyah. So yang ni boleh baca, ada penerangan lanjut daripada Dr. Zulkifli, nanti boleh baca. So yang terakhir lah, sebab masa pun dah habis. Ini benda yang kita sering kali kita faham dah, kita tahu dah nak kena makan suku-suku separuh ni, tapi jarang sekali kita buat. Betul tak? Kadang-kadang bukan kita tak buat suku-suku separuh, sepatutnya suku tu nasi, suku lagi tu lauk, yang separuh tu buah dengan sayur. Tapi apa yang kita buat, kadang-kadang hak setengah tu, hak separuh tu kita buah nasi, hak sayur dengan lauk tu betul dah duduk kat suku. Ataupun hak lagi teruk lagi, hak separuh campur lagi suku atas tu, kita buah nasi. Hak lagi suku tu kita buah lauk, buah sayur. Kadang-kadang sayur tak ada langsung kat dalam tu. So benda ni yang kita kena faham lah, untuk dapatkan
dapatkan betul-betul kita punya tahap kesihatan yang optimum. Sepanjang kita berpuasa ni kita kena kawal pemakanan. Sebab saya faham je kita sendiri pun kadang-kadang terbabas jugalah pergi bazar Ramadan, tengok anu terliok, tengok hani terliok, bila balik rumah makan satu lauk dah kenyang lah, no? Tapi untuk dapatkan makanan yang berkhasiat ni kita perlu ikut saranan-saranan yang telah dibuat. Sebagai contoh, dia bukan apa, sebab nasi tu sendiri sebenarnya gula. Kita tak nampak lah gula kat dalam nasi. Tak pernah orang masak nasi campur gula duk kacau sekali dalam nasi, tak nak nasi dak. Tapi dalam nasi tu sendiri ada gula dia, ada tenaga dia, no? Jadi kurangkan nasi, lebihkan sayur ataupun buah. So benda tu kita akan rasa perut kita akan lagi sedap. Yang keduanya, lebihkan makanan-makanan sayur dan buah ni sebab dia boleh mengelakkan kita dapat sembelit. Kalau contoh macam ada orang mai dekat klinik, pakcik pasal apa? Pakcik dah tak boleh berak 3 hari 4 hari dah. Lepas tu tanya pakcik, rumah makan macam mana? Pakcik makan nasi macam biasa, nasi dengan ikan, nasi dengan ayam. Sayur makan dah, buah makan dah? Tak makan. Jadi bila tak makan ni, dia ada risiko dapat sembelit. Dan bila kita makan sayur ni, dia sebenarnya dia dapat mengenyangkan kita dalam tempoh yang lebih lama. Sebab dia memberi serat ke dalam perut kita. Dan bila kita makan sahur ni, kita kena kurangkan makan yang kafein, yang teh, kopi, kalau boleh kurang. Sebab apa? Bila kita minum teh, minum kopi ni, kita akan jadi mudah nak terkencing. Jadi bila mudah nak terkencing, air keluar dalam badan, tapi bila puasa kita tak boleh nak minum. Jadi badan kita akan jadi letih dan kering. Sebab tu yang lain-lain ni saya rasa lebih kurang je kita pun faham dah. Cuma yang last kali saya nak sebut tentang bila kita pergi bazar Ramadan ataupun bila kita tengok makanan yang kat luar ni, kita kena berhati-hati. Sebab banyak kes-kes yang berlaku sekarang ni iaitu melibatkan keracunan makanan. Bila tanya balik, mai sebab apa cerit, muntah banyak kali ni, pasal apa 2-3 hari dah? Dia kata beli makanan dekat bazar Ramadan. Jadi kena tengok. Kalau contoh tengok makanan tu dah berbuih, dah berbau, jangan beli. Tengok kadang-kadang tu ada setengah tu dah nampak kepala ulat tu naik, jangan duk beli, no? Nampak rengah, jangan duk beli. So kebersihan ni kita kena jaga supaya kita tak dapat keracunan makanan. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah perkongsian seberingkas apa yang saya boleh kongsikan. Sebenarnya banyak lagi, dan saya rasa kalau nak dikongsikan semua yang berkaitan dengan kesihatan, yang berkaitan dengan puasa ni terlalu banyak yang tak dapat kita simpulkan dalam masa yang singkat. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, saya cadangkan untuk rujuk mana-mana doktor yang berhampiran lah, sama ada klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya sekali lagi mohon jutaan kemaafan kepada semua sekali lah atas kalau terambil masa, dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak menganjur yang sudi menjemput. Akhir sekali saya harapkan kita mendapat barakah dan keberkatan dalam bulan puasa ini. InsyaAllah di akhirnya kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dan harap-harapnya kita dapat bertemu di dalam syurga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.